Malaysia perlu menekankan model pertumbuhan ekonomi yang dipimpin oleh aktiviti penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi R&D, NC, NI. Bagi memasuki 30 negara teratas dalam indeks inovasi global menjelang 2025. 510 juta ringgit tersedia dana R&D di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dan Kementerian Pendidikan Tinggi. Antaranya 50 juta ringgit dikhususkan sebagai grant padanan untuk universiti awam bekerjasama dengan sektor swasta bagi merancangkan aktiviti penyelidikan dan inovasi. 76 juta ringgit untuk perkasa ekosistem R&D dan produk hasil ciptaan perusahaan perniagaan, NGO dan jabatan kerajaan. Innovaton yang mulai diluncurkan tahun ini mengetengahkan banyak hasil ciptaan anak tempatan yang boleh dikomersialkan. Dan ini harus disemarak supaya pendaya ciptaan di kalangan rakyat. Bagi memudaya pendaya ciptaan dalam kalangan pemain industri, 10 juta ringgit disediakan bagi melibatkan dalam bidang teknologi E&E di bawah MIMOS, sektor angkasa di bawah MYSA dan teknologi drone dan robotik di bawah Meranti. Sektor agri-commodity telah menyumbang 38 bilion ringgit atau 5% kepada KDNK, 77.4 bilion ringgit atau 11% kepada ekspor negara. Pencapaian ini amat membanggakan dan tetap tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kemerowapan volatility ekonomi global. Ini termasuklah kesan pelaksanaan non-tarif barrier oleh negara pengimport seperti European Union, deforestation fee regulation, isu kebergantungan tenaga asing dan adaptasi teknologi moden. TPM 2 telah ditugaskan untuk berunding supaya kita bina kekuatan bersama Indonesia untuk menangani tekanan daripada European Union. 22.4 bilion ringgit disediakan untuk Felcra dan RISDA untuk merancangkan agri-commodity, terutama sosioekonomi pekebun kecil. Menjelang 2027, keluasan sawit tua lebih 25 tahun dijangka mencapai lebih 560,000 hektar. Dan ini akan menjejaskan hasil buah tandan segar dan kerugian 7 bilion ringgit setahun. Bagi membendung masalah ini, kerajaan akan menyediakan insentif program tanam semula sawit dengan peruntukan 100 juta ringgit. Ini ditawarkan secara grant dan pinjaman kepada 7,000 pekebun kecil sawit persendirian. Kerajaan menyediakan 70 juta ringgit bagi meningkatkan tahap kemampanan industri sawit serta memperhebat kempen menangani anti minyak sawit di pentas antarabangsa. Lembaga Getah Malaysia berjaya membangun kaedah penggunaan gas stimulan. Pengeluaran getah sehingga 3 kali ganda di samping mampu menambah jangka hayat pokok sehingga 25 tahun. Untuk itu 10 juta ringgit disediakan bagi melaksanakan projek rintis penggunaan gas stimulan. Dan ini akan beri manfaat kepada pekebun kecil getah di ladang seluas 1,000 hektar. 90 juta ringgit kepada RISDA dan Felcra untuk menggalakkan pekebun kecil mengoptimumkan penggunaan tanah ladang seperti candawan, nanas, kelapa matak, lembu dan ayam. Bagi meningkatkan hasil peladangan dan mengurangkan kebergantungan kepada tenaga buruh asing, mekanisasi dan otomasi seperti drone dan kenderaan pandu sendiri, skop galakan cukai otomasi akan diperluas di bawah Kementerian Peladangan dan Komoditi. Saya telah menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah dalam belanjawan dulu daripada RM2.50 kepada RM2.70. Tetapi pekebun getah masih mengeluh mereka masih tetap dalam kategori agak miskin dan oleh itu pada hari ini saya ingin umumkan
bahawa paras itu akan dinaikkan RM3 sekilogram dengan peruntukan RM400 juta.